Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik pelajar semua. Baik, pada pagi ini adik-adik pelajar kita akan belajar lagi satu topik yang baharu, iaitu topik dalam bab yang sama dan tetapi topik yang berbeza. Untuk pengetahuan adik-adik pelajar, ini adalah merupakan topik yang keempat yang kita akan pelajari dalam bab 10 teknologi hijau ini. Jadi cikgu harap adik pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam sesi PDPR kita pada pagi ini, dan adik pelajar diharap sudah bersedia, pen, nota dan kertas sudah berada di tepi anda dan bersedia untuk mendengar sesi penerangan daripada cikgu. Justru untuk hari ini, penilaian hasil pembelajaran yang ingin dicapai oleh cikgu dan adik pelajar ialah pelajar dapat menyatakan satu contoh kepentingan teknologi hijau dari setiap 4 teras utama, iaitu dari segi sosial, ekonomi, bencana tenaga dan juga memelihara dan memulihara alam sekitar. Jadi sebelum cikgu meneruskan penerangan, adalah elok cikgu terlebih dahulu ingin menayangkan satu video tayangan yang mana video ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan topik yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi cikgu harap adik pelajar dapat memberikan tumpuan dengan sesi tayangan video ini. Jadi itu adalah merupakan tayangan video yang menunjukkan mengenai beg plastik, keburukan beg plastik kepada penggunaan harian kita. Jadi cikgu harap apa yang tadi video itu tunjukkan, adik-adik pelajar dapat menangkap dan kaitkan dengan topik pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama iaitu kepentingan teknologi hijau dari segi teras sosial. Di mana dari segi teras sosial kita tengok dia ada 6 kepentingan secara keseluruhannya, yang mana pertama, teknologi hijau dari segi teras sosial dapat meningkatkan kualiti hidup kita manusia ataupun masyarakat setempat. Bagaimana ia dapat meningkatkan kualiti hidup ialah dengan penggunaan teknologi hijau kita dapat mengurangkan kesan-kesan buruk kepada alam sekitar, yang mana ia juga dapat memberikan kesan kepada kesihatan kita. Sebagai contohnya penggunaan kenderaan asap yang terlampau banyak misalnya, di mana asap kenderaan itu sebenarnya dapat memberikan kesan buruk kepada tahap kesihatan kita manusia. Jadi apabila kita menggunakan teknologi hijau, maka ia akan dapat meningkatkan kualiti hidup kita manusia ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh yang cikgu cakap kemarin, dengan menggunakan kenderaan elektrik. Kerana kalau kita gunakan kenderaan elektrik,
maka tidak ada asap-asap kereta yang terkeluar. Jadi asap-asap kereta itu sebenarnya adalah racun kepada kualiti udara kita yang manusia menghidunya. Jadi dari segi teras sosial yang kedua juga, teknologi hijau dapat meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Sudah tentu dengan penggunaan teknologi hijau akan banyak lagi kemudahan infrastruktur tempatan yang akan dibina, yang mana sekaligus akan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat. Yang ketiga, teknologi hijau dari segi teras sosial juga akan dapat meningkatkan kesihatan dan keselesaan masyarakat. Sebagai contoh yang cikgu jelaskan tadi, bagaimana ia meningkatkan kesihatan dengan menggunakan teknologi hijau, kita dapat mengurangkan penggunaan gas ataupun penggunaan kenderaan bermotor yang banyak melepaskan asap-asap kereta, yang mana kita ketahui asap-asap kereta ini sangat tidak bagus untuk kesihatan manusia. Jadi kalau kita gunakan teknologi hijau kereta elektrik misalnya, ia akan dapat mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor dan sekaligus dapat meningkatkan kesihatan dan keselesaan masyarakat kita. Kepentingan yang kedua juga yang ada di pelajar perlu tahu, kepentingan teknologi hijau juga dapat meningkatkan kualiti udara. Ini sama juga seperti yang cikgu jelaskan tadi. Ia dapat meningkatkan kualiti udara dari segi penggunaan kenderaan-kenderaan bermotor dan sebagai itu satu contoh yang terdekat lah. Dan seterusnya penggunaan teknologi hijau juga dari segi teras sosial dia dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Sebagai contohnya, cikgu bagi lagi contoh lah. Untuk setakat ini contoh kereta tadi, kalau terlampau banyak penggunaan kenderaan bermotor, sebagai contohnya di kawasan bandar, maka ia akan menghasilkan terlampau banyak bunyi. Jadi kalau kita gunakan kenderaan elektrik misalnya, maka bunyi brum-brum itu tidak ada. Betul tidak? Jadi ia dapat mengurangkan pencemaran bunyi dengan menggunakan teknologi hijau. Dan kepentingan yang terakhir teknologi hijau dari segi teras sosial ialah mengurangkan peningkatan suhu. Bagaimana ia mengurangkan peningkatan suhu? Okey, seperti adik-adik pelajar yang sudah belajar sebelum ini, asap kenderaan itu adalah merupakan ejen karbon dioksida dan karbon dioksida, di mana ejen kedua-dua karbon ini adalah merupakan ejen kepada pemanasan global. Jadi bila asap kereta itu terlampau banyak dilepaskan di ruang udara, maka ia akan menyebabkan kesan rumah hijau dan seterusnya akan meningkatkan suhu setempat, dan dari skop yang lebih luas dia akan menyebabkan peningkatan suhu dunia. Maka apabila kita menggunakan teknologi hijau seperti kenderaan elektrik, maka peningkatan suhu itu akan dapat dikurangkan. Kerana dengan menggunakan kenderaan elektrik, maka karbon dioksida dan karbon monoksida yang merupakan ejen kepada peningkatan suhu ini tidak akan berada di ruang udara. Maka peningkatan suhu sekaligus akan dapat diturunkan dengan menggunakan teknologi hijau. Kepentingan teknologi hijau yang kedua adalah dari segi teras ekonomi, di mana pertama, dengan menggunakan teknologi hijau kita akan mengurangkan kos operasi. Macam mana ia mengurangkan kos operasi? Sebagai contohnya, kalau kita guna kenderaan bermotor, kita akan menggunakan banyak duit. Betul tidak? Itu contoh yang paling mudah lah cikgu boleh cakap. Kalau kita beli minyak, kita beli minyak lah. Minyak 1 liter berapa ringgit sudah. So bayangkan kalau hari-hari kita gunakan kenderaan bermotor sehari-hari dalam kehidupan kita, maka berapakah kos uang yang sudah kita laburkan dalam membeli minyak tersebut? Tinggi, bukan? Jadi maka dengan menggunakan teknologi hijau sebenarnya kita dapat mengurangkan kos membeli minyak itu dengan menggunakan kenderaan elektrik, karena menggunakan kenderaan elektrik dia hanya menggunakan sistem tenaga solar yang di mana daripada tenaga solar itu ditransfer kepada tenaga elektrik. Selain itu, contoh yang kedua
paling paling mudah lah. Kalau kita guna elektrik di rumah kita tu kan, setiap bulan kita kena bayar bil elektrik dalam lebih kurang 200 ke 300 ke 400 ringgit. Tetapi kalau kita gunakan sistem solar yang macam cikgu ada tunjukkan kan, yang sistem solar kemarin, maka kos elektrik membayar itu kita boleh kurangkan. Kerana kalau kita gunakan sistem solar, kita menggunakan tenaga daripada tenaga matahari ditransfer kepada tenaga menjadi tenaga elektrik. Jadi kos operasi membayar bil elektrik itu menjadi kurang. Kedua, dari segi teras ekonomi, dia juga meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Maksudnya, kalau kita gunakan teknologi hijau, misalnya negara kita membangunkan teknologi hijau dan kita jual teknologi ini kepada negara luar, maka sekaligus negara kita akan mendapat keuntungan daripada jualan produk teknologi hijau tersebut. Seterusnya, dari segi ekonomi, bagaimana teknologi hijau ini juga dapat meningkatkan produktiviti kerja dan kepuasan kerja. Karena dengan menggunakan teknologi hijau, kita tidak lagi kerja akan menjadi cepat dan lebih produktif. Seterusnya, teknologi hijau juga dari segi teras ekonomi dapat meneroka peluang dan mengekspor produk teknologi yang telah dihasilkan daripada negara kita. Seperti yang cikgu katakan tadi, sekiranya kita Malaysia membangunkan teknologi hijau dalam kehidupan harian kita, maka kita boleh mengekspor barang teknologi tersebut ke negara luar yang mana akan membawa keuntungan yang besar kepada ekonomi negara kita. Dan akhir sekali, dari segi teras ekonomi, teknologi hijau juga dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar, KDNKK. Maksudnya, teknologi hijau ini dapat meningkatkan atau dapat menyumbangkan kepada pendapatan ekonomi negara kita seperti industri fotovolta. Fotovolta ni macam yang cikgu tunjuk kemarin, yang sistem solar tu. Jadi kalau kita bangunkan sistem solar itu, maka kita jual kepada negara luar, maka ia akan dapat meningkatkan tahap KDNK negara kita, iaitu pendapatan negara kita. Dari segi menjana tenaga, apa yang ada di pelajar perlu tahu dan fahami ialah teknologi hijau adalah teknologi yang merangkumi seperti penggunaan tenaga angin, air, solar dan ombak. Maksudnya, keempat elemen ini adalah merupakan elemen sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya, sumber ini kita boleh perbaharui menjadi kepada bentuk tenaga. Seperti contoh, angin. Angin kita boleh transfer kepada tenaga, betul. Macam mana? Kita gunakan yang kipas besar tu. Nanti juga akan tunjukkan di sisi yang kelas akan datang. Kipas besar tu, dia terdapat di negara Belanda. Begitu juga dengan air, solar di negara Jepun, dan ombak di Perancis. Jadi, bila kita gunakan tenaga ini, sebenarnya dia dapat mengurangkan kos operasi dalam sesuatu negara lah. Dan yang ketiga, teknologi hijau juga, dengan menggunakan teknologi hijau kita akan mengurangkan kebergantungan kepada sumber yang tidak boleh diperbarui. Maksudnya, kalau kita gunakan teknologi hijau, maka kita tidak lagi bergantung kepada sumber yang tidak boleh diperbarui. Apa sumber yang tidak boleh diperbarui? Sebagai contohnya, minyak petrol, minyak diesel, minyak gas. Itu adalah sumber yang tidak boleh diperbarui. Maksudnya, kalau satu kali guna, tidak akan boleh guna kali kedua. Dia akan habis begitu saja. Berbanding dengan sumber yang boleh diperbarui seperti angin, air, solar, dan ombak. Sebagai contohnya, kita gunakan tenaga solar. Kita boleh guna tenaga matahari. Cahaya matahari itu transfer kepada tenaga elektrik. Jadi, itu adalah sumber yang boleh diperbarui. Ketiga, dari segi menjana tenaga, teknologi hijau, dengan menggunakan teknologi hijau, kita boleh mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna. Maksudnya, kalau kita gunakan teknologi hijau, kita boleh promosi
negara kita ini sebagai negara yang menggunakan sumber boleh diperbarui, dan negara yang mana menggunakan sumber-sumber mesra alam, di mana ini akan dapat menaikkan, mengharumkan negara kita di mata dunia. Kerana kalau kita gunakan teknologi hijau, maka negara kita akan menjadi salah satu negara yang mana telah berjaya mengurangkan impak pemanasan global dan juga kesan rumah hijau di seluruh dunia. Dan akhir sekali, teknologi hijau ini dapat lihat dari segi teras memelihara dan memelihara alam sekitar. Apa itu memelihara dan memelihara? Cikgu sudah jelaskan dalam topik perbincangan kita yang pertama, di mana memelihara itu menjaga dan memelihara itu kita pulihkan, kita rawat dia. Itu yang cikgu sudah jelaskan. Jadi penggunaan teknologi hijau yang pertama dari segi aspek ini dapat melindungi sumber semula jadi. Ya, sudah tentu kalau kita gunakan teknologi hijau dalam kehidupan harian kita, kita dapat menggunakan sumber semula jadi yang ada di sekeliling kita. Maksud macam yang cikgu jelaskan semalam, kita gunakan kalau kita mau bajak kan, kita gunakan bajak kompos misalnya. Jadi kalau kita gunakan bajak kompos, kita tidak perlu lagi menggunakan bajak kimia. Jadi itu sebenarnya dapat melindungi tumbuh-tumbuhan semula jadi sekeliling kita daripada terus terkena kesan daripada penggunaan bahan-bahan kimia ini. Selain itu juga, kalau kita gunakan teknologi hijau, kita kitar semula barangan-barangan yang sedia ada, maka kita akan mengurangkan kepada kesan sumber semula jadi. Sebagai contoh, kita dapat tengok kertas itu dibuat daripada sebatang pokok. Jadi bila mana kita recycle semula kertas yang kita pernah gunakan itu, maka kita manusia tidak perlu lagi menebang pokok yang baru untuk membuat sekeping kertas. Kerana dengan recycle semula kertas yang sedia ada yang kita pernah guna itu, maka kita boleh mencipta kertas yang baru. Jadi tidak perlu lagi tebang pokok. Yang kedua ialah meningkatkan kualiti udara dan air. Macam yang cikgu jelaskan tadi, kalau kita gunakan teknologi hijau seperti kenderaan elektrik, maka sistem kualiti udara kita akan terjaga kerana tidak ada lagi pelepasan daripada asap-asap kenderaan atau yang kenderaan bermotor. Begitu juga dengan air. Dan yang ketiga, dengan menggunakan teknologi hijau ini juga kita dah berjaya mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, macam yang cikgu jelaskan tadi itu juga berkaitan dengan pokok. Dan seterusnya, dengan menggunakan teknologi hijau, kita akan meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Itu seperti yang cikgu jelaskan juga tadi, sudah tentu kita boleh melindungi ekosistem kita. Apa itu ekosistem yang cikgu jelaskan? Itu komponen hidup dan komponen bukan hidup. Komponen hidup adalah dengan bukan hidup adalah satu komponen yang saling bergantung. Jadi kalau kita guna teknologi hijau, maka kita berjaya menjaga komponen-komponen ini daripada terus pupus dan atau musnah. Dan yang terakhir sekali, dengan menggunakan teknologi hijau, kita akan berjaya mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Sebagai contoh yang tadi cikgu katakan, kalau kita gunakan kenderaan bermotor terlampau banyak, maka dia akan melepaskan gas karbon dioksida dan monoksida di ruang udara, di mana kedua-dua gas ini adalah merupakan ejen kepada pemanasan global dan juga kesan rumah hijau. Selain itu, dia juga adalah gas beracun yang tidak bagus untuk kesehatan manusia. Jadi apabila kita gunakan teknologi hijau seperti kenderaan bermotor, maka pelepasan kedua-dua gas ini tidak akan berlaku. Justru dari segi kesehatan manusia akan terjaga, dan dari segi kualiti udara alam sekitar juga akan terjaga. Jadi adik-adik pelajar, apa yang cikgu ingin tegaskan dan jelaskan sekali lagi dalam topik ini ialah kena ingat bahawa kepentingan teknologi hijau itu adalah terbagi kepada 4, iaitu pertama dari segi sosial, ekonomi, yang ketiga dari segi menjana tenaga, dan juga
Yang keempat, memelihara dan memelihara alam sekitar. Apa yang kamu perlu paham dari segi trust sosial tadi, di mana teknologi hijau dapatkan kualiti hidup, meningkatkan kemampuan infrastruktur tempatan, meningkatkan kesihatan masyarakat, meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu dan juga dapat mengurangkan pencemaran bunyi, yang mana dapat memberikan impak yang bagus dari segi kehidupan sosial bermasyarakat. Dan yang kedua, dari segi ekonomi, teknologi hijau kalau kita gunakan dalam kehidupan harian kita, ia dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan, meningkatkan produktiviti dan kepuasan kerja, meneroka peluang mengekspor produk teknologi hijau yang telah negara kita hasilkan, dan industri fotovolta dapat meningkat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK. Dan yang ketiga, dari segi aspek tenaga, teknologi hijau dapat menggunakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti angin, air, solar dan ombak. Teknologi hijau juga dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber yang tidak boleh diperbarui seperti yang cikgu jelaskan tadi, dan mempromosikan kecekapan guna tenaga negara kita dari segi keselamatan dan masalah pengguna. Dan akhir sekali, dari aspek memelihara alam sekitar, ada dikena ingat dan tahu bahawa penggunaan teknologi hijau dapat melindungi sumber semula jadi kita, meningkatkan kualiti udara dan air kita, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, meningkatkan dan melindungi ekosistem dan pelbagai hidup, dan akhir sekali mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara, yang mana memberikan kesan positif kepada kesihatan manusia dan juga alam sekitar. Jadi itu sahaja 4 perkara dalam topik yang kita belajar pada pagi ini. Cikgu harap adik pelajar dapat faham, dan sekiranya ada soalan boleh bertanya terus kepada cikgu di grup Telegram. Dan terima kasih cikgu ucapkan kepada adik pelajar yang berjaya menonton video ini hingga ke akhir masa yang ditetapkan. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan pada pagi ini dapat diterima oleh adik pelajar, dan adik pelajar dapat menjawab soalan ataupun dapat sesuatu ilmu pada pagi ini hasil daripada perbincangan yang cikgu terangkan. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.